Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan Assalam at Motivasi. Hari ini program kita bersiaran langsung di TV Al-Hijrah. Topik kita sangat menarik, sangat sempoi hari ini. Apa topik dia? Bersangka baik, dapat baik. Kalau lagi satu, bersangka buruk, dapat buruk. So hari ni kita nak bersangka baik. Bagaimana nak bersangka baik? Yang paling pertama kalau nak bersangka baik, kena ada fikiran yang betul. Fikiran yang positif. Kalau kita ada fikiran positif, kita bersangka baik, kita akan dapat baik. Ada satu kisah, satu orang guru dengan orang murid dia tengah mengajar. So guru ni bagi tahu, okey, ada dua orang manusia. Satu ni dia ni jenis bagus ibadat dia. Hari-hari dia ibadat, bagus. Dia ni memang solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Tapi dia punya akhlak kurang baik. Akhlak dia jenis pemarah, dia jenis cengeh, dia jenis tak memaafkan orang, akhlak tak baik. Ada satu orang ni, dia ni puasa tak boleh, tak solat, tapi akhlak dia baik. Dia ni lemah lembut, dia ni sopan santun, dia jaga dia punya akhlak, dia jaga. So guru ni tanya, yang manakah baik? Orang yang pertama ke orang yang kedua? So guru dia pun macam, anak murid dia semua macam confused. Pertama ke yang kedua? Ada setengah orang jawab pertama, ada setengah orang jawab yang kedua. So guru ni beritahu apa? Sebenarnya dua-dua baik. Kenapa dua-dua baik? Sebab guru ni bersangka baik. Orang yang pertama, dia ni selalu solat, selalu zakat, selalu puasa, tapi dia punya akhlak kurang baik. So, apa akan berlaku? Moga-moga Allah SWT bagi dia hidayah, dia punya akhlak jadi baik. Orang yang kedua ni, dia punya akhlak dia baik, tapi dia tak solat, dia tak puasa. Moga-moga Allah SWT bagi dia hidayat, dia pun puasa, dia pun zakat, dia pun solat. Orang yang tak baik, siapa guru cakap? Orang yang ketiga. Mana mai orang yang ketiga pula? Orang yang ketiga adalah orang yang selalu judge dia orang ni. Orang selalu tengok keburukan dia orang ni. Bila kita tengok keburukan orang, apa akan berlaku? Kalau kita bersangka baik pada orang ni, maka Allah SWT akan permudahkan seurusan. Itu maksud dia, kalau kita sangka baik, kita akan dapat baik. Dia ni macam law, macam undang-undang. Maksudnya, kita perlu percaya tak dengan law? Perlu ke? Sebenarnya tak perlu percaya dengan law. Sebab apa tak perlu percaya? Sebab law ni kalau kita percaya ke, tak percaya ke, dia akan berlaku. Contoh, law of gravity. Kita ambil law of gravity. Apa maksud gravity? Gravity ni okey, contoh kalau kita lepaskan buku ni, apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Dia akan jatuh lah. Sebab law of gravity. Perlu tak kita percaya dengan law of gravity? Tak perlu percaya. Sebab apa? Kita percaya ke, tak percaya ke, dia akan berlaku. So, meaning to say, tak perlu percaya. Sama juga dengan bersangka baik. Kita kena bersangka baik untuk dapat baik. So, kita tak perlu percaya pun yang perlu tak aku sangka baik, perlu tak aku sangka buruk. Sebenarnya, kena bersangka baik. Macam jatuh kira macam, kenalah, kira wajib dah macam tu. Sebab apa? Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah SWT bersebut, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. So kalau kita ada prasangka yang buruk, apa akan berlaku? Kita akan dapat dosa daripada prasangka itu. So jaga-jaga dengan pemikiran kita. Sangat penting minda kita. Kita think positif, kita akan dapat positif. Apa pemikiran yang kita perlu bawa? Contoh, Rasulullah SAW waktu pergi ke kota Taif, apa berlaku pada Rasulullah? Kita tahu apa yang berlaku. Rasulullah punya pengorbanan, Rasulullah tengah jalan, orang baling batu pada Rasulullah, na'udzubillah. Orang baling najis pada Rasulullah. Dia punya keadaan macam tu, Masya Allah. Kalau kita fikir pun kita rasa macam sangat sedih. Rasulullah kena macam-macam. Apa yang berlaku? Adakah Rasulullah doa supaya kehancuran kota Taif? Tidak sama sekali. Apakah yang Rasulullah doa pada kota Taif? Rasulullah doa supaya penduduk kota Taif dapat manfaat. Penduduk kota Taif akan diberi hidayah. Penduduk kota Taif, zuriat orang yang berada di sana mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Rasulullah tak pernah benci pun kepada kota Taif, walaupun Rasulullah kena macam-macam di kota Taif. Apa maksudnya? Rasulullah bersangka baik. Bila sangka baik, Allah bagi benda baik. Apa yang berlaku pada kota Taif? Daripada dulu yang semuanya
tak nak masuk agama Islam, tak nak bawa ajaran yang diberi oleh Rasulullah, maka sekarang 100%, almost 100% dekat Kota Taif semuanya beragama Islam melalui sangka baik yang Nabi ada. Bayangkan, na'udzubillah. Waktu tu Nabi tak bersangka baik. Apa berlaku? Ya Allah, hancurkanlah Kota Taif. Semuanya Allah SWT boleh stop. Kun fayakun, terus boleh hancurkan Kota Taif. Tapi melalui sangka baik, Allah SWT pelihara kawasan tersebut. Sama juga dengan kita. Kalau kita nak dapat kebaikan daripada setiap orang, kita perlulah bersangka baik. Apa maksud sangka baik? Di mana saja kita perlu ada, kita kena sangka baik. Contoh, ada perbualan. Ada satu orang hantar orang ke sekolah. So ada orang A dengan B sedang berbual kat tepi. Bila dia tengok orang ni hantar orang kat sekolah, dia pun berbual. Siapa lelaki dalam kereta tu? So A tanya dekat B. B pun jawab, oh yang tu mungkin driver dia kot. Driver? Kenapa driver macam rapat sangat? Oh mungkin ayah dia kot. B cuba bersangka baik, tapi A ni dia nak bersangka buruk juga. Tak kot, rapat semacam. Oh mungkin abang dia kot. Tak kot, kenapa dia duduk depan? Kenapa tak duduk belakang? Oh, macam-macam. So, A ni kalau boleh dia nak bersangka buruk juga. Tapi B ni nak bersangka baik. Tapi sebab A ni sangka buruk, dia menginfluence. Dia punya kalau boleh dia nak influence otak B ni, nak negatif juga. So, kalau kita nak jadi A kan nak jadi B. Na'udzubillah, jangan jadi A. A ni memang sentiasa nak negatif. Dia akan cari negatif. Tapi B ni dia cuba positifkan benda tu. Dia cuba bersangka baik. Sebab apa? Dia faham kalau bersangka baik, kita akan dapat yang baik-baik saja. So hari ni nak kongsi dengan semua bagaimana nak tips-tips nak bersangka baik. Okey, yang pertama, kalau nak bersangka baik, kena ada zon dalam diri. Apa maksud zon? Kita pernah dengar husnuzon, betul tak? Husnuzon maksudnya bersangka baik. Kalau bersangka buruk, maksudnya subzon. Apa makna zon? Adalah dia macam datang daripada diri. Contoh, kalau kita nak berdoa pada Allah, kita berdoa pada Allah, kita kena ada zon pada Allah. Contoh, kalau kita nak memohon taubat pada Allah, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Waktu kita doa, kita kena ada zon, ya Allah ampunkan dosa kita. Ramai orang doa, ya Allah ampunkan dosa aku, dalam hati dia mungkin tak akan diampunkan ni. Itu maksud dia tidak zon. Dia bersangka buruk pada Allah. So kalau nak bersangka baik, kena ada zon dalam diri. Kena yang betul-betul macam kalau nak minta doa, ya Allah bagilah aku kereta, ya Allah bagilah aku rumah, bagilah aku income, kena yakin ya Allah akan bagi. Bukannya dia doa macam tak mungkin dapat ni, tak mungkin, dia bolehlah, aku tak boleh, dia boleh. Sentiasa ada benda yang negatif. Bila ada negatif, Allah SWT tak akan kabulkan. Allah SWT akan jauhkan daripada doa dia. So yang pertama, kalau nak sangka baik, kena ada zon dalam diri. Apa perkataan dia? Zon dalam diri. Yang kedua, kena ada usaha. Kita pernah dengar benda ni. Common, macam klise je. Kena ada usaha. Tapi memang betul. Kena ada usaha. Kalau nak sangka baik, kena ada usaha untuk fikirkan baik. Kena ada usaha, kena bergaul dengan orang yang baik. Sebab apa? Kalau kita bergaul dengan orang yang tak baik, kita akan bersangka buruk. Kita akan attract. Dia ni kan, bila contoh kalau kita pergi office, kita semangat tinggi ni. Kita macam, wah hari ni aku nak bekerja dengan sungguh-sungguh, aku nak bekerja dengan awal waktu. Datang je office, jumpa orang yang bersangka buruk ni, dia akan popek. Lepas tu kita punya energi pun dah macam, bahaya tau. Orang ni, dia boleh tarik energi anda. Kalau energi positif, pergi jumpa orang macam ni, dia tarik energi, jadi negatif. Bahaya, sangat bahaya. So, usaha untuk mengelak daripada orang macam ni. So, lepas ni kalau pergi office, jumpa orang macam, okey, Kak Lima dah sampai ni. Kak Lima ni dia selalu negatif ni. Okey, pusing. Jangan jumpa dia, jumpa orang lain. Usaha larikan diri daripada dia. Sebab apa? Takut anda akan bersangka buruk. Na'udzubillah. Okey, yang ketiga, kita kena ada sabar dan redha dengan apa yang Allah SWT bagi pada kita. Apa maksud redha? Ni kita nak bagi satu story ya. Kisah Ibrahim bin Adam, satu orang sufi. Dia punya redha ni, dia redha dengan Allah, dia punya tahap redha ni sangat tinggi. Ada satu ketika dekat rumah dia,
dia tengah sembahyang tahajud. Lepas tu dia dengar macam ada orang tengah nak merompak ni kira. Nak merompak ke atas bumbung rumah dia. So lepas tu dia buka bumbung rumah ni, dia tanya ke orang tu, "Apa yang kau buat?" Orang tu tengok dia, "Apa kau buat?" Orang tu ingat dia pun perompak juga. Dia kata, "Akulah tuan rumah kat sini." Ibrahim bin Adam beritahu, "Akulah tuan rumah." Lepas tu, "Apa yang kau nak buat ni?" "Oh, kami datang ni untuk merompak." Wah, dahsyat, boleh bagi tahu. So, Ibrahim bin Adam, dia punya level redha pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia pun sambut orang tu turun. So, orang ni macam confuse. Perompak ni confuse. Hang kata hang tuan rumah, macam dah hang boleh sambut kami elok je. Apa yang Ibrahim bin Adam bagi tahu, kalau aku ditakdirkan hari ni dirompak rumah aku, maka aku redha dengan ketentuan Allah. Dengar perkataan ni, perompak yang mulanya nak merompak, tak jadi merompak. Akhirnya apa berlaku? Sama-sama mereka sembahyang tahajud dan juga perempuan ni insaf dia punya diri. So itulah kisah Sufi Ibrahim bin Adam. Bagaimana dia redha pada Allah. So kalau nak masakan baik, kena ada 3 tips. Yang pertama apa dia? Kena ada zon. Yang kedua, kena ada usaha. Yang ketiga, kena ada sabar dan juga redha dengan apa yang Allah SWT bagi. So kita akan berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah.
Assalamualaikum Motivasi. Bertemu lagi kita. So dah minum ke tadi, sempat pergi minum, sempat pergi sarapan ke apa? Sempat perkenal nasi kandang Kan nasi lemak. Okey, so kita ada soalan daripada Facebook. By the way, kalau nak tonton Assalamualaikum Ustaz di Facebook Al-Hijrah, boleh ajukan soalan-soalan. So hari ni kita ada satu soalan yang kita datang daripada Nita NZ. Nita NZ, bukan NZ Curry House. So dia kata Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa yang kita perlu lakukan sekiranya ada pintasan di dalam fikiran kita tentang orang lain yang tidak baik? So kalau kita ada pemikiran tidak baik pada orang, bagaimana? Apa yang kita perlu lakukan? Okey, dikatakan kita tak boleh ada sukzon kepada 3 jenis golongan. 3 jenis golongan ni kita tak boleh ada sukzon. Apa maksudnya? Yang pertama, kita jumpa orang ni, okey, satu golongan ni, bila kita jumpa golongan ni, kita akan ingat pada Allah. Golongan ni membawa kita punya pemikiran dekat pada Allah, kita tak boleh sukzon pada golongan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dengar ucapan dia, kita punya ilmu dan amal akan bertambah. Bila kita punya ilmu dan amalan bertambah, contoh kita jumpa ustaz-ustaz ke, orang alim ke, orang yang tawaduk, sufi, kita jumpa dia, kita cakap dengan dia, kita punya ilmu bertambah. Cikgu-cikgu pun bertambah. So bila kita punya ilmu bertambah, kita jangan ada sukzon pada orang macam ni. Kenapa kita tak boleh ada sukzon dengan orang macam ni? Sebab kalau kita ada pemikiran negatif pada orang macam ni, maka ilmu tu tak akan sampai pada kita. Ilmu tak kesampaian walaupun dia beritahu benda yang betul. So sangat penting benda tu. So jangan ada pemikiran negatif. Yang ketiga, bila kita melihat kehidupan dia, kita teringat akhirat. So 3 golongan ni kita jangan ada sukzon. So kalau kita terlintas apa yang Nita tanya tadi tu, terlintas pemikiran negatif pada orang yang macam ni, kita perlu cepat-cepat bertaubat pada Allah. Sebab apa? Kalau kita ada negatif pada orang macam ni, kita kena jadi positif. Kalau tak, kita akan menghalang diri kita daripada dekat dengan Allah. Menghalang diri kita daripada dapat ilmu-ilmu dan amalan. Dan juga kita akan lupa dengan hari akhirat. Siapakah orang yang paling bijak? Adalah orang yang ingatkan mati. Orang yang ingatkan akhirat adalah orang yang paling bijak. Takkanlah kita tak nak jadi bijak. Nak jadi bijak, kena elak benda-benda macam ni. Yang sangat penting. Okey, so ada juga soalan-soalan yang dikemukakan. Kita nak ambil satu lagi soalan. Okey, apa cara yang untuk kita bersangka baik dengan Allah? Ni banyak orang tanya ni. Apakah cara untuk kita bersangka baik dengan Allah? Paling penting kita kena sangka baik dengan Allah. Sebab apa? Sangka baik ni adalah ubat kepada hati. Sangka baik adalah ubat kepada hati. Kita kena sentiasa bersangka baik. Terutamanya wajib kita bersangka baik dengan Allah. Tak boleh ada satu pun kita pemikiran yang negatif terhadap Allah. Apa saja Allah bagi, apa yang Allah aturkan, apa yang Allah dah susun, semuanya cantik. Ada hikmah. Walaupun benda tu nampak macam tak berapa hikmah that time, sebenarnya ada hikmah yang kita tak nampak. Contoh simple lah, contoh paling dekat hujan. Selalu kita akan buat komplain. Alah, hujan pula hari ni. Tak boleh tau. Sebab apa yang tu kita bersangka buruk pada hukum alam yang Allah SWT turunkan. So kita tak boleh bersangka buruk. Walaupun, contoh sekarang terdekat wabak penyakit. Sekarang wabak apa? Coronavirus semua kan. Walaupun benda tu boleh memudaratkan, tapi kita kena sentiasa yakin, sangka baik dengan Allah. Apa maksud dia? Allah SWT bagi ujian. Allah SWT hantarkan wabak, ada sebabnya. Sebab apa? Mungkin sebab orang boleh dekat dengan Allah SWT. Mungkin orang boleh bertaubat. Mungkin orang boleh berjaga-jaga. Mungkin orang boleh hindar diri daripada makan makanan-makanan yang haram. So macam-macam yang Allah SWT letakkan, walaupun nampak macam negatif, wabak, tapi kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam-macam kisah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah sahabat, dia ni selalu nak semayang, dia cepat-cepat lepas semayang dia akan balik. Lepas semayang dia terus lari balik. So satu ketika Rasulullah duduk dengan dia tanya, "Kenapa kau segera nak balik?" Apa yang sahabat ni jawab, "Sebab kat rumah aku dengan isteri aku menggunakan pakaian yang sama. So aku kena cepat-cepat pulang supaya isteri aku guna pakaian aku untuk solat.
Kalau tak, waktu solat akan terlepas. Rumah aku agak jauh. Wahai Rasulullah, doalah supaya aku diberi kekayaan, supaya aku ada banyak masa dan juga aku boleh duduk kau punya majlis-majlis ilmu. So apa yang Rasulullah buat? Rasulullah berdoa tentang kejayaan sahabat ini. Apa yang berlaku lepas tu? Apa yang rasa berlaku lepas tu? So lepas tu orang ni alhamdulillah jadi kaya. Bila dia jadi kaya, apa berlaku? Bila dia kaya, dia lupa pada Allah. Dia solat pun melengah-lengahkan solat. Sebab apa? Anak sudah kaya. Anak ada banyak harta. Masa pun tak ada. Na'udzubillah. So, bila Allah SWT bagi harta, sebenarnya Allah SWT bagi ujian pada kita. So, kita kena jaga-jaga dengan ujian yang Allah bagi. So, kita kena sangka baik. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok sahabat tu sebenarnya macam daif mula-mula. Tapi Allah SWT bagi dekat dia harta yang sebegitu, sebenarnya ada hikmah dia. So, kalau kita bersangka baik dengan orang yang macam ni, kita akan rasa cukup daripada Allah. Kita minta lebih, boleh minta lebih. Tapi apa yang kita perlu lakukan, kita kena sangka baik. Apa yang Allah bagi, semuanya ada kebaikan. Allah bagi banyak harta, ada kebaikan. Allah bagi kurang harta, ada kebaikan. Allah bagi kahwin lambat, ada kebaikan. Allah bagi macam-macam benda, semuanya ada kebaikan daripada Allah. Kita kena husnuzon, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Saya nak kisah Sheikh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, dia punya nasihat, dia kata kita kena sentiasa berfikiran positif, kena sentiasa bersangka baik. Contoh, kita juga jumpa budak-budak. Jumpa budak-budak pun kita kena sangka baik. Apa maksud dia? Tengok budak ni, Masya Allah, budak ni tak ada dosa kan? Sebab apa? Dia muda. Dia tak ada dosa. Aku ni teruk. Aku ni banyak dosa. Kita kena fikir macam tu. Barulah kita akan ada, kita kena ada sangka baik, husnuzon. Kalau tak, kalau kita tak berfikiran macam ni, kita tengok budak ni, alah budak ni jemuan lah. Teruk betul lah. Nakal lah, kat masjid pun nak lari sana sini. Kalau kita ada pemikiran macam tu, kita bersangka buruk. Kalau kita tengok dia tak ada maksiat, bagus. Kita tengok orang yang lebih tua daripada kita, sangka baik. Masya Allah, orang ni banyak ilmu daripada aku, banyak amalan daripada aku, banyak lagi dia buat perkara baik, banyak dia mengajak orang ke arah kebaikan. Aku kurang ilmu, aku kurang. So bila kita ada pemikiran macam ni, kita akan sangka baik pada orang macam ni. Kita jumpa siapa saja, walaupun kita jumpa orang yang gila sekalipun, jumpa orang gila kat tepi jalan ke apa, kita kena sangka baik. Masya Allah, orang tu gila, dia tak faham apa dia lakukan. Aku faham, aku tahu hukum hakam, aku tahu adab, tapi aku masih lakukan dosa. Na'udzubillah. Aku masih tak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. So bila kita ada pemikiran macam ni, barulah kita akan sangka baik pada orang tersebut. Kalau tak, tengok orang gila, dia ni teruk, dia ni gila. Tu ujian dia tu Allah bagi tu pada muka dia. Jangan macam tu. Yang tu dah sangka buruk dah tu. So, kita sangka baik, akan dapat baik daripada Allah SWT. So, nak kongsi satu lagi, Allah SWT sebut, Allah SWT sebut, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Bila kita ditimpa kecelakaan, apa yang kita perlu sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So apa saja keadaan, apa saja situasi, bila kita menerima sesuatu, kita kena sebut apa? Kita kena sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersangka baik pada Allah yang menghantarkan segalanya, yang mengaturkan segalanya, ada hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Bila ada benda ni, barulah kita akan redha. Macam tadi kan, kita kena sabar dan redha. Ingat pesan Allah SWT, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan solat. Allah sebut benda ni, sabar dan solat. Apa makna dia? Kenapa sabar dulu? Kenapa tak solat? Solat kan penting. Kenapa kena sabar dulu? Sebenarnya nak solat pun perlukan kesabaran. Nak bersangka baik, perlukan kesabaran. Nak buat sesuatu, perlukan kesabaran. So, sabar adalah kunci segalanya. Root dia tu. Platform yang pertama, kena sabar. Barulah kena solat. So, buat benda ni, maka Allah SWT akan permudahkan kita. So, lepas ni, jangan lagi pemikiran negatif.
Semua orang kena bersangka baik kepada ibu bapa kita, kepada anak kita, kepada suami, kepada isteri. Bukannya bersangka buruk. Suami nak pergi keluar kerja, lepas ni jangan tengok perempuan pula. Sangka buruk tu. Jangan pergi office, duduk elok. Kerja tingkat 4, kerja tingkat 4. Jangan pergi tengok perempuan kat tingkat 1. Dia pun confused. Perempuan tingkat 1 tu surau, mana ada perempuan. Confused. So lepas ni kalau keluar, okay, abang dapatlah rezeki yang halal untuk rezeki untuk keluarga kita. Fikir positif, sangka baik. Bila sangka baik, Allah akan atur cantik je pun. Kalau kita sangka buruk, maka Allah SWT akan uji kita. Bahaya benda ni. So sebelum kita akhirkan Assalam at motivasi kita, so saya nak kongsi buku ni, Cara Terpantas Menjadi Jutawan. Kalau nak bersangka baik, baca chapter 4. Bab 4 tentang berfikiran positif. Dia ni berfikiran positif. Kalau nak jadi sangka baik, pemikiran positif penting. Minda tu penting. Kalau minda korup, minda negatif, minda dah rosak, software rosak, kena ubah. Bagaimana nak ubah? Buku ni boleh membantu anda. 3 benda yang akan membantu orang berubah dia punya pemikiran. Salah satunya adalah buku. Yang kedua, seminar-seminar training yang dia attend. Yang ketiga adalah orang yang dia bercampur. So kalau anda, orang pun mungkin orang negatif keliling anda, mungkin seminar pun tak attend, susah sangat nak bayar seminar, bacalah buku. Cara Terpantas Menjadi Jutawan supaya anda berjaya bukan saja di dunia, maka di akhirat nanti. So with that, kita azam untuk kita sungguh-sungguh bersangka baik supaya Allah SWT permudahkan kehidupan kita. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.